अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river will. Nabi yang hari ini alhamdulillah tuan-tuan tengok, kita tengok alhamdulillah masyarakat dah mula dekat, dibuatkan kasidah-kasidah, masyarakat dah dekat. Kalau di Indonesia, saya tanya daripada kawan saya, dia kata orang Kristian jadi panik tengok orang Islam tarik orang umat sama sekarang, dia jadi panik, dia tak tahu apa nak buat, dia macam-macam usaha sehingga dia pun terpaksa buat kasidah. Dulu dia buat musabakah, dia dah habis dah berapa banyak, berbilion trilion belanja dia, tapi yang masuk dia orang miskin, orang tak berpelajaran, itu pun masuk sekejap keluar. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita cinta Nabi, kasih Nabi. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, tak sempurna iman seorang itu sehingga aku ini dikasihi dia. Bukan kita mendewa Nabi, kita kasih Nabi. Ulama-ulama ajar kita berselawat untuk kita kasih pada Nabi. Tapi tengok bagaimana makhluk ni punya fikir. Patut satu tindakan dia ambil, kerana dia akan membawa kepada keadaan parah. Orang akan sesat, orang akan lari daripada kefahaman. Dahlah keadaan yang kita tengok hari ini, berbagai-bagai pemikiran yang ada. Anti hadis ni, dia bukan anti hadis, dia anti Quran, dia anti Allah. Kan Al-Quran kata wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang didatangkan oleh Nabi kepada kamu ambillah. Dan kalau Al-Quran diterjemahkan dan ditafsirkan dengan hadis, tidak bermakna Al-Quran cacat. Kerana Al-Quran ni satu kitab yang tak semudah difahami. Baginda akan terangkan, sahabat pun kadang-kadang mereka tak faham apa sebenarnya yang dimaksudkan, mereka tanya Nabi. Jadi bagaimana keadaan ini berlaku? Patut satu tindakan diambil, satu dikenakan. Jangan begitu dibiarkan. Ini kamu berapa orang, berapa kerat dengan masyarakat ahli sunnah satu Malaysia. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita Allah pilih kita, Allah bagi kita Islam yang asli. Kita tak jadi macam orang yang Islam juga tapi Islam benci sahabat, macam Syiah, dia benci sahabat, bahkan sampai kutuk laknat Sayyidina Abu Bakar. Dia apa cerita? Orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang Allah sebut kisah dalam Nabi, dalam Quran cerita mengenai beliau dengan Nabi, tiba-tiba dikutuk sampai laknat lagi. Ini jiwa manusia yang macam mana? Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita syukur dalam keadaan dunia sekeliling yang berbagai-bagai masalah, Allah bagi kita yang asli. Kita dapat tuan-tuan dekatkan dengan masjid. Apa pun jangan putus hubungan dengan masjid. Apa program yang ada, kerana benda batil takkan ada di sini. Takkan ada orang yang akan bawa benda-benda maksiat mungkar dalam masjid ini. Yang apa diperkatakan semua adalah ma'ruf. Jadi kita ikut dan kita jadikan masjid tempat hati kita berpaut. Macam mana sibuk kerja urusan dunia kita, masjid adalah tempat untuk kita datang 5 waktu, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kalau baginda telah buat semenjak baginda berhijrah ke Madinah, yang baginda asaskan masjid, hari ini masjid dah ada. Alhamdulillah, Masjid Rahimah ni berbagai-bagai kemudahan yang memang kalau orang perjalanan lalu lalang daripada Kuantan ke KL, mereka lebih nampak masjid ni.
Jadi mereka akan datang. Jadi banyaklah kebaikan yang ada dekat masjid. Mudah-mudahan ini terus akan menjana. Kalau lagi baik masjid ada lagi dapat menyediakan madrasah tahfiz sebagai contoh. Kalau di India, di Pakistan, masjid-masjid ni setiap masjid dia ada tahfiz. Tak banyak, ada 20 orang, 15 orang, ada satu ustaz, ada budak buatkan bilik tempat mereka ngaji. Tahfiz tak cukup. Kalau anak tempatan tak ada nak ngaji, ambil anak luar, ambil anak Kemboja, anak yang miskin, susah, tak tahu apa, bawa, bagi dia orang ngaji, belanjakan, bagi dia orang makan, bagi dia orang ngaji. Tiap-tiap waktu dia orang akan sembahyang berjemaah. Tak ada satu pun berani nak curi apa dalam masjid. Budak-budak akan sentiasa ada. Masjid ada tahfiz, masjid ada tahfiz. Itu yang ada. Saya tengok di Pakistan, Bangladesh, di Burma pun macam tu, masjid ada tahfiz. Jadi tahfiz ni di semua peringkat, sehingga yang doktor hafiz, engineer hafiz, lawyer hafiz. Kalau di England dia boleh hantar keluar lagi, hantar imam-imam dia pergi ke Brazil, pergi ke Argentina, pergi ke Amerika untuk jadi imam bulan Ramadan. Daripada England, tahfiz mereka begitu rancang. Jadi kita mungkin dah terlewat, bagi yang kita dah berumur, anak-anak kita, bagi dia orang dorongan. Alhamdulillah hari ini memang banyak pusat-pusat tahfiz ada. Jadi apa salahnya kalau antara yang ada satu daripada di bawah masjid, di bawah keluaran masjid, sediakan tempat kemudahan sebagainya, boleh. Mudah-mudahan bukan apa, satu bilik tempat ngaji dalam masjid, bilik tempat rehat dan tempat makan dia orang. Dan kita biar dia sikit untuk makan minum dia orang. Kalau anak-anak miskin, anak-anak yatim, kita tak kenakan apa bayaran. Jadi bagi dia orang mengaji. Kita nak mati, sekurang-kurangnya bila kita mati, dia orang ni perlu baca Quran untuk kita. Kita yang mengasaskan, kita yang menjadi punca dan sebab kepada wujudnya madrasah. Jadi mudah saja tahfiz ni, mudah untuk dijalankan. Cari satu guru dan letaklah pelajar-pelajar. Tak cukup pelajar dalam, ambil luar. Banyak anak-anak miskin yang nak ngaji, yang tak ada tempat, yang tak ada kemampuan, tapi nak ngaji. Kita biaya, kita buat anak angkat kita, bagi dia ngaji. Itu satu rahmat Allah SWT. Tapi tuan-tuan yang mulia, untuk muzakarah saya pada malam ini, saya nak sambung dalam fiqah saya, iaitu malam ini mengenai dengan sujud tilawah. Kita nak berkatakan tentang sujud tilawah. Apa yang dikatakan sujud tilawah? Jadi disebut dalam kitab, dia kata sajdatul tilawah lil qari wasami wal mustami wa yata'akkadu sujudu lil mustami idza sajada al qari. Dia kata disunatkan sujud tilawah bagi setiap orang yang baca. Siapa baca Quran sampai ayat sujud, disunatkan dia sujud. Dan orang yang dengar, kita duduk sebelah dia, kebetulan dia baca, kita dengar, maka kita pun sunat sujud. Ataupun kita memang kita duduk untuk memberikan perhatian kepada dengar. Dia ada orang dengar secara kebetulan, dia orang baca Quran, dia dengar secara kebetulan, maka disunat dia sujud sahwi dan sujud tilawah. Ataupun orang yang memang dia fokus, dia dengar betul-betul, dia dengar, dia cuba dengar, baca Quran sampai sujud, ditengok orang yang baca tu sujud, dia disunatkan sujud. Itu 3 kumpulan. Pertama orang yang baca, yang kedua orang yang dengar. Maksud orang yang dengar ni, dia kata allazi la yahsilu istima', dia secara kebetulan, dia duduk dekat dengar orang baca, maka dia disunatkan. Ataupun dipanggil mustami', orang yang memang maksud, dia memang letakkan pendengaran dia tertumpu pada orang yang baca, dia dengar elok. Orang tu sujud, dia disunatkan, sangat-sangat dituntut supaya dia sujud. Dia panggil sujud tilawah. Dalam Al-Quran ada banyak tempat, lebih kurang 14 tempat
yang kita disunatkan sujud tilawah. Bila baca kita sujud. Ini kalau baca di luar solat. Dan kita dalam keadaan ada wuduk. Kalau sujud tilawah ni tak boleh buat kalau tak ada wuduk. Kalau kita baca, ada orang dia hafal, dia baca tapi dia tak ada wuduk, maka dia jangan sujud. Kalau syarat sujud mesti ada wuduk. Kalau tak ada wuduk tak boleh, tak sah, haram. Tapi kalau dia ada wuduk, dia baca, ataupun dia dengar orang baca, dia ada wuduk, orang yang baca tu sujud, maka dia dituntut melakukan sujud dalam 14 tempat. Pertama dalam surah Al-A'raf. Tuan buka Quran tengok ada. Dia tengoklah Quran ada cetakan. Kalau cetakan Pakistan dia ada sikit perbezaan. Kalau cetakan kita di sini ada perbezaan sikit. Dia ada tanda dan isyarat dia. Yang kedua dalam surah Al-Ra'd. Yang ketiga dalam surah An-Nahl. Yang keempat dalam surah Subhanallazi, surah Al-Isra, surah Bani Israel. Yang kelima dalam surah Maryam. Yang keenam dalam surah Al-Hajj. Yang ketujuh dalam surah Furqan. Yang ke-8 dalam surah Namal. Kemudian dalam surah An-Najm, Insyiqaq, Iqra, dan dalam surah As-Sajdah. Ini ayat-ayat yang kita disunatkan sujud tilawah dipanggil kalau di luar solat. Baik, dengan beberapa syarat. Nak sujud ni kena ada beberapa syarat. Pertama, an takuna al-qira'atu masyru'. Pertama, bacaan yang dibaca adalah sesuatu yang disyarakkan. Memang dia baca betul. Dia duduk dalam masjid, dia pegang Quran, dia baca. Sampai ayat sujud, dia sujud. Sehingga kalau dia baca surah Iqra, la sekali fasjud waqtarib, dia sujud. Dia baca, dia memang mengqasadkan baca. Masyru', dia tujuan baca tu untuk dapat pahala, maka sampai ayat sujud, dia sujud. Yang tak dituntut ialah qira'atul junubi wa nahwihi wa qira'atu min nahwi ruku'. Yang tak dituntut ialah kalau seorang yang tak dibolehkan baca, dia baca, kita nak sujud macam mana? Contohnya dia seorang yang sedang junub, dia baca Quran dalam junub, haram. Tapi tanpa tempat sujud dia nak sujud, tak boleh. Itu tak disyarakkan. Perempuan dalam haid tak boleh baca Quran, dia baca, haram. Maka dia nak sujud, tak disyarakkan. Ataupun bacaan yang dibaca bukan dalam qiyam, dia rokok, dia baca ayat, maka itu tak disyarakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, an takuna al-qira'atu maqsudah. Bacaan yang dimaksudkan, memang yang disengajakan. Maka kalau tak disengajakan, contohnya orang baca dia sedang tidur. Ada orang yang mana dia baca Quran banyak, sampai dalam mimpi dia baca Quran. Macam kita lah, kadang-kadang ada orang dalam mimpi dia menyanyi. Kan dia nyanyi, sampai dalam mimpi pun terbawa nyanyi. Ada yang menangis dalam mimpi, ada yang ketawa dalam mimpi, dan berbagai-bagai keadaan yang berlaku. Tapi kalau ada orang baca Quran, saya tengok dulu di Pakistan, ada satu orang tua. Orang tua ni mungkin saya rasa dia dah kencing, jadi dia banyak baca Quran. Kalau lepas zuhur tu dia baca sampai maghrib. Lepas zuhur dia baca asar. Lepas asar dia baca sampai maghrib. Dia memang nampak hafiz, kerana di sana hafiz ni banyak bercambah. Jadi dia baca terlampau banyak membaca, sehingga kan kalau dia nak masuk tandas, saya ternampak ada orang beritahu, bila dia nak masuk tandas, dia nak masuk,
Dia ada satu batu dalam poket dia. Dia keluarkan batu, dia masuk dalam mulut. Dia buang air. Habis dia buang air, dia keluar, dia basuh, lepas tu letak poket. Jadi ada orang tanya dia, kenapa belum memasukkan batu? Dia kata dia takut terbaca Quran dalam masa buang air. Kalau terlampau banyak baca, memang kita pun macam tu lah. Kalau banyak sangat bercakap sesuatu benda tu nanti akan keluar. Cuek sikit melatah, keluar benda tu. Tak kira lah, ada orang benda elok keluar, ada yang benda tak elok keluar, ikut kepada apa yang banyak kita perkatakan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, antakuna qira'atu min qari'in, bacaan daripada satu qari, orang yang baca. Jangan banyak saya baca, kita nak sujud. Berapa kali nak sujud? Kita duduk dengar kawan ni baca, satu sujud cukup untuk semua bacaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, antakuna qira'atu li jami'i ayat sajadah, dia mesti baca seluruh ayat. Jangan dia pergi kutip ayat sujud dia, baca satu ayat yang sempurna sampai habis, sampai di tempat yang disuruh kita sujud, barulah kita sujud. Yang kelima, solat. Boleh baca dalam solat. Solat fardu boleh, solat sunat boleh, tapi jangan solat jenazah. Nanti sujud orang dia naik tengok, sujud apa hal? Dia tak tahu yang kawan ni baca surah As-Sajdah. Tak disunatkan. Dan yang akhir ialah mesti secara langsung. Maknanya jangan lama dia dah baca ayat sejadah tak sujud, balik rumah baru dia nak sujud. Dia baca dalam keadaan tak ada wuduk, kemudian lepas tu lama dia ambil wuduk baru dia nak sujud, dah putus jarak. Baik, ini mengenai dengan kita baca di luar. Kalau dalam solat pula macam mana? Maka ada dua syarat. Pertama, seorang yang baca ni dia bukan makmum. Kalau makmum, kalau baca surah As-Sajdah, dia tak perlu nak sujud. Kerana ada makmum, dia ikut baca imam. Jadi dia baca surah As-Sajdah juga, dan dia tak boleh turun sujud kerana dia baca ayat As-Sajdah, sedangkan dia terikat dengan ikut imam. Tak boleh. Dan yang kedua, dia jangan memaksudkan sujud semata-mata. Kalau dia maksud nak sujud semata-mata, maka itu boleh batal. Contohnya hari Jumaat, maka khas kepada surah As-Sajdah saja. Hari Jumaat surah As-Sajdah saja. Jangan kerana nak sujud dia baca surah lain, kerana nak bagi sujud dia baca surah Iqra ataupun surah-surah yang lain. Tak boleh, batal. Sebab itu kalau surah As-Sajdah, sebagai imam dia kena niat untuk turun sujud. Bila dia baca surah As-Sajdah sampai ayat dia nak sujud tu, dia kena niat dalam hati dia yang dia nak sujud tilawah imam, maka dia turun sujud. Sekali sujud bangun. Adapun makmum, kita tak perlu niat apa-apa, melainkan ikut saja imam. Imam sujud, kita sujud. Tak boleh kita menyalahi. Jangan imam sujud kita tak sujud, itu batal. Ini berlaku kes di mana satu orang kawan saya, dia kata dia pergi Mekah. Kerana macam sekarang ni musim umrah. Musim umrah ni banyak orang pergi. Banyaknya orang pergi ni, dia pergi macam nak sonok je, bukan nak buat umrah semata-mata. Macam tiap-tiap tahun tu dia mesti pergi. Jadi bukan nak betul ibadat,
Tapi nak jalan daripada dia pergi, dulu orang pergi merancung luar-luar negara, Eropah, China, Jepun. Sekarang ni banyak orang pergi umrah. Lepas tu syarikat umrah sekarang ni jalan. Oh, hebat. Travel agent sekarang ni bukan kata syarikat orang Melayu, China, India pun buat travel agent. Dia letaklah mana ustaz kat depan, rupanya syarikat tu China, syarikat tu Hindu. Dia orang pun sekarang dekat Masjid Kaum Baru, saya sekali tengok dia edarkan package umrah, dan orang tahu jelas ini syarikat ni kat Masjid India Hindu. Dia guna tak tahu mana ustaz dia bayar sikit untuk jadi dia punya kepala dia. Memang untung besar. Orang bawa orang pergi umrah ni memang untung. Satu kepala kurang-kurang berapa dia boleh makan. Kalau dapat 10 orang, kalau satu orang dah 500 paling murah, dah berapa dah dapat. Kejap senang ya. Kita bayar mahal tapi dia dah untung banyak. Tapi itulah masalah, untung atas penat orang, untung atas seksa orang. Baik, walau bagaimanapun sekarang banyak orang pergi, setengahnya dia tak ambil tahu, tak ambil peduli masalah apa nak buat. Dia rasa cukup dengan dia beli CD, dia tengok CD, dia beli buku umrah tu, dia baca sendiri dia. Jadi kawan saya dia kata adalah beberapa orang korporat pergi dengan dia. Kebetulan mereka kat Madinah. Bila imam di Madinah, kebetulan hari itu hari Jumaat, imam baca surah As-Sajadah sampai ayat sujud, imam turun sujud, semua jemaah turun sujud. Tapi kawan yang 2-3 orang tak sujud, dia orang rokok. Dia orang tak sujud. Lepas tu imam bangun, dia orang pun bangun macam biasalah, cuma mereka tak sujud. Patut sujud, mereka tak. Jadi bila balik ke hotel, sembanglah dengan kawan-kawan. Dia kata, apalah tu imam tadi dia tak rokok, dia sujud. Rupanya dia kat Malaysia ni tak pernah datang solat subuh berjemaah, hari Jumaat pun tak pernah datang. Dia mana tahu kata ada sujud syahadah. Dia ingat bila habis baca rokok. Dia tak tahu yang orang turun sujud. Ini pun jadi satu masalah. Kat sana dia boleh pergi jauh-jauh, belanja besar-besar, rumah dia masjid dekat tak pergi, surau ada depan tempat tidur pun tak pergi. Ini pun satu masalah. Dia boleh pergi jauh-jauh sampai umrah berkali-kali, ada yang haji pun tiap-tiap tahun, tapi rumah dia masjid dekat dia tak pergi. Jadi ini masalah lah. Baik. Jadi kita kata di sini syarat untuk sujud dalam solat bukan bacaan makmum, jangan kita sujud dengan bacaan kita. Yang kedua, jangan kita kasatkan sujud. Tuan-tuan ikut kadang-kala dalam bulan Ramadan, ada masjid-masjid dia guna khidmat imam tahfiz. Imam akan baca 30 juzuk satu malam, satu juzuk. Di 15 akhir ni akan bermula rakaat-rakaat yang akan ada sujud. Kadang-kadang sujud rakaat pertama, kadang-kadang sujud rakaat kedua. Imam akan beritahu bahawa kita akan baca ayat sujud, di mana imam akan sujud. Dia beritahu kita supaya kita tak terkejut. Jadi bagi imam, dia kena niat, dia baca ayat sujud, dia niat nak sujud, dia turun sujud, maka solat dia tak batal. Dia bukan fokuskan kerana nak sujud, tapi kebetulan dia baca ayat sujud, maka dia sujud. Jadi kita makmum tak ada masalah, kita ikut saja imam sujud, kita pun sujud. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, tuan-tuan, saya ambil sikit masa. Tentang sujud dalam solat jelas mudah, kita ikut imam. Itu je. Imam turun sujud, kita turun sujud. Itu dia punya kaedah. Kerana kita makmum tak perlu kita baca, kita hanya ikut bila imam sujud, kita sujud. Kalau imam tak sujud, kita jangan sujud. Imam baca sejadah, dia tak sujud, kita jangan pula nak turun sujud tarawih. Bila imam sujud je kita buat. Tapi kalau di luar solat, ini sujud tilawah ni di luar solat, apakah dia punya rukun dia? Ada 7 rukun sujud. Dia bukan baca Quran sujud tak betul, kena ada rukun dia. Yang pertama rukun dia ialah niat. Kita mesti niat. Niat apa? Sahaja aku sujud tilawah kerana Allah. Niat benda lintasan hati. Yang kedua, kita kena takbir. Allah, tangan ni angkat sunat, yang penting Allahu Akbar. Allahu Akbar, terus sujud. Sekali takbir, Allahu Akbar, sujud. Yang kedua niat takbir. Yang ketiga sujud. Allahu Akbar, sama ada tak angkat tangan berapa? Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar itu kena sujud. Sujud makna anggota sempurna lah, 7 anggota sujud. Dahi kita kena letak, kemudian 2 tapak tangan kita jangan kita sujud macam ni, letak genggam tangan ni tak sah. Kadang-kadang ada orang sujud dia pegang benda, dia sujud dengan genggam tangan, itu tak sah. Dia mesti letak dia punya tapak perut tangan, kemudian 2 lutut dia dan kaki dia mesti acak. Itu sujud. Kemudian dia mesti ada tamakninah. Sujud kena ada tamakninah. Lepas sujud, maka dia pemerukun seterusnya dia kena duduk. Sujud ni mula berdiri tak apa, kita datang Allahu Akbar terus sujud. Tapi bila lepas sujud kena duduk, Allahu Akbar duduk.
kena duduk wajib rukuk. Lepas tu kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Kiri itu sunat, wajib kanan. Kemudian susunan pergerakan tadi itu adalah sujud. Tapi dalam sujud nak baca apa? Banyak bacaan yang dituntut, yang dibolehkan kita baca. Jadi dia kata di sini zikru sujud tilawah ke sujud salat wa yazidu, dan dia boleh baca macam kita baca sajadah wajhiyah, wajhi, kita baca sajadah wajhiyah lilladzi fatarani wa syaqqa sam'i wa basari tabarakallahu ahsanul khaliqin, ataupun apa lagi baca. Dan dia boleh baca macam mana, Allahumma ktub li biha indaka ajran waj'alni li indaka dhukhran wa dha'ani biha wizran waqbalha kama qabiltaha min 'abdika Daud. Itu pun satu bacaan yang dibaca dalam sujud. Baik, sedikit masalah. Dia kata idza sami'a ayat as-sajadah min mizya'. Kalau kita dengar dalam Quran, kita dengar Quran dalam TV, biasa TV kadang-kadang dia baca, atau dalam radio IQ, selalunya dekat-dekat waktu solat dia akan baca Quran, kita dengar. Mana kita ni bila dengar nak sujud ke tak sujud? Itu masalah. Dia kata idza sami'a ayat sajdati min nizya'in aw lahwi fa in kana halan ay 'ala al-hawa'i mubasharatan fa yusannu lahu as-sujud wa illa bi an kana min sauti nahwi musajjalin fala. Jadi kalaulah kita dengar daripada radio IQ ataupun daripada TV Al-Quran dibaca, macam ada kuliah-kuliah interaksi baca Al-Quran, jadi kita dengar Al-Quran dibaca, kita ni sunat sujud atau tidak? Jawapan dia, kalau bacaan yang dibaca itu suatu yang dibaca secara langsung, memang ada orang yang baca, dia bukan rakaman, memang seorang yang baca secara langsung live, musabaqah ke apa dia baca secara langsung, kita duduk dengar, sunat kita sujud. Tapi kalau bacaan itu adalah suatu rakaman, biasalah kalau hakim dia rakam, dia akan buka bacaan Imam Sa'ad Al-Ghamidi rakaman sampai ayat As-Sajadah, maka kita tak disunatkan sujud, kerana itu adalah rakaman. Sama juga dengan bagi salam. Kadang-kadang kita dengar Assalamualaikum warahmatullahi live, kita jawab Waalaikumsalam, sunnah. Kadang-kadang benda itu adalah satu rakaman, mungkin program sebenarnya semalam diulangkan lagi, maka bukan live, itu rakaman, tak disunatkan kita jawab. Tapi itu masalah. Masalah kedua, law lam ya'lamil ma'mum sujuda imami illa ba'da an rafa'a ra'sahu min as-sujud fala tabtilu salatuhu wa la yasjud bal yantaziru fil qiyam. Amma idza 'alima bi sujudil imam qabla raf'ihi fa 'alayhi an yahwi ila sujud, fa idza rafa'a ra'sahu qabla wusulil ma'mum ila sujud raja'a ma'ahu wa la yasjud. Ini satu masalah yang mana kalau makmum dia tak tahu yang imam sujud, dia duduk ujung sana, dia tak perasan, sedar-sedar orang dah bangun daripada sujud, baru dia perasan. Kadang-kadang kita ni dalam solat, kita boleh tengok kanan, kita boleh tengok kiri, kadang-kadang kita tengok makmum di belakang, dia tahu siapa ada. Sebab itu disunatkan kita, kalau imam disunatkan dalam dua keadaan, dia boleh panjangkan rukuk atau panjangkan tahiyat imam. Untuk apa? Untuk memberi ruang kepada makmum yang sedang masuk pada rukuk ataupun pada tahiyat akhir, naik tak payah,
dengan syarat tidak mengambil masa yang lama. Kadang-kadang kalau orang yang masuk solat ni, dia nak solat berjemaah, tak sempat dia nak takbir, imam dah sami Allahu liman hamidah, tak dapat rakaat. Kesianlah dia. Atau dia datang tak sempat nak takbir, imam dah assalamualaikum warahmatullah, terlepas solat berjemaah. Jadi kita disunatkan ra'i. Jadi kita nampak, tengok dia, nampak dia baru masuk, kita bagi panjangkan rukuk. Tapi jangan sampai terlampau panjang, tunggu dia. Wah, dia baru nak betulkan kain, nak balut serban lagi, imam dia tunggu lama dia. Itu taklah macam tu. Yang kedua, imam tak boleh bezakan orang. Kerana yang masuk ni kawan dia, kenalan dia pun tunggu. Ada kena masuk ni bukan kawan dia, tak kenal pun, dia tak payah tunggu, laju je. Tak boleh. Yang ketiga, dia kerana Allah, bukan kerana nak ambil hati. Nanti dia kata, saya tadi nampak Pak Tuan Haji masuk, saya bagi lama sikit. Tuan Haji punya pasal dia, orang lain saya tak kira. Itu tak kerana Allah, itu kerana satu orang. Tak, kerana Allah. Jadi bila satu orang makmum ini, dia tak perasan yang adanya sujud, melainkan orang dah bangun. Tengok orang dah bangun dah. Jadi macam mana buat? Dia biarkan macam tu. Dia tak payah sujud lah. Jangan dia turun sujud seorang-seorang, tak payah. Dia tunggu je lah, ikut imam. Tapi kalau dia tahu, dia nampak imam sujud, dah imam turun sujud, baru dia perasan, dia pun turun. Elok sampai dia nak letak dan imam bangun. Jangan letak, bangun terus. Macam kita selalu banyak yang silap berlaku ni, bila kita takbir, imam dalam sujud, Allahu Akbar, kita pun nak turun, dalam nak turun imam bangun, kita turun sujud juga, batal solat kita, kerana sujud dah habis dah. Bila kita turun nak sujud, imam bangun, bangun lah, habis, jangan ikut lagi lah. Kita tak boleh ikut benda yang dah terlepas. Itu dia punya kedudukan dia. Kalau imam bangun, kalau imam sedang sujud, kita pun turun, Allahu Akbar, nak sampai bawah, imam angkat, kita berangkat. Itu masalah. Akhir sekali dia kata, yusannu lil imami ta'khiru sujudi fi salah as-sirriyah ila faraghi min as-salah lima fi sujud min at-tashwish ala al-ma'mum wa kadzalika al-majmu'at kabirah. Kalau solat zuhur asar, imam baca surah as-sajadah, kalau boleh dia jangan sujud dalam solat. Kerana makmum keliru, tu imam sujud rokok, tidak, dia sujud. Yang mana makmum tak tahu tu imam ni dia baca ayat sejadah, jadi dia sujud lah. Tetapi disebabkan zuhur dan asar kita tak dengar, maka imam jangan sujud. Buat macam baca ayat sejadah sampai sujud, jangan sujud. Nanti assalamualaikum kanan kiri orang dah habis, engkau sujud. Itu untuk mengelak daripada kekeliruan dalam sujud. Jadi tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup muzakarah saya pada malam ini, dan insya-Allah dalam muzakarah akan datang kita akan perkatakan pula mengenai dengan sujud syukur. Kerana sujud syukur ni satu perkara yang perlu. Kerana ada orang, dia bukan sujud syukur, dia pergi solat syukur. Tak pernah orang buat solat syukur, dia solat syukur. Dulu ada zaman kita di Malaysia ni, ada satu masa banyak sangat solat hajat, banyak solat hajat. Masa tu ada orang masuk ke dalam, jadi solat hajat di sana sini. Masa tu kes Anwar Ibrahim masuk ke dalam, jadi orang pun simpati buat solat hajat. Solat hajat, solat hajat, semua peringkat ada simpati pada dia. Tak ada hal lah, solat hajat, minta kepada Allah, walaupun doa tu lepas 6 tahun baru, tapi solat hajat. Alhamdulillah, satu amalan budaya di Malaysia ni, memang sepatutnya solat hajat ni buat seseorang, tapi kalau buat seorang tak buat, kita buat ramai solat hajat, boleh, tak ada masalah, dia tak menyalahkan.
Cuma khilaf lepas asar boleh ke buat? Jadi sepatutnya jangan buat di waktu haram, kerana dia jadi khilaf. Baik. Jadi satu kawan saya ustaz, dia pergi rumah satu orang. Jadi dia bawa lah beberapa orang jemaah bersama dengan dia, rombongan dia, kerana ada tuan rumah ni Tan Sri. Dia jemput lah ustaz ni, bawa kawan-kawan datang rumah dia. Jadi ustaz ni pun tanya, Tan Sri, kita nak buat sembahyang hajat ke? Dia kata tak perlu. Saya tak nak solat hajat, saya tak ada apa yang hajat, semua dah cukup. Kita buat solat syukur. Wah, terkejut jemaah. Solat syukur apa pula? Kita yang tahu ada sujud syukur, solat syukur tak ada. Dia kata nak buat solat syukur. Itu satu kebingungan manusia. Hari ini dia tak tahu apa sebenarnya sujud syukur. Macam mana nak sujud syukur? Ini kita akan perkatakan dalam muzakarah kita yang akan datang. Jadi saya rasa cukup untuk muzakarah malam ini. Sebelum saya tutup majlis, saya nak buka ruang bagi tuan kalau ada soalan. Kalau kita tak ada wudu, kalau kita baca Quran kita tak ada wudu, ataupun tempat yang kita ada tu tak boleh nak sujud, ada wudu tapi dalam bas nak sujud jangan. Jadi kita gantikan dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, ada lagi soalan? Nampaknya tak ada apa soalan. Jadi sampai sini saja muzakarah kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat sama kita amal, dapat sampaikan. Dan seperti biasa, saya datang daripada Kampung Baru, Kuala Lumpur, di mana saya ada madrasah dan saya ada pelajar yang agak ramai, dalam 80 orang, anak-anak daripada dalam dan luar yang agak miskin. Jadi saya cuba sediakan pengajian untuk mereka demi untuk masa depan anak-anak ini, di mana mereka belajar Al-Quranul Karim, menghafal, dan juga mereka diberi pengajian pondok bahasa Arab, fiqh, hadis, faraid, tauhid dan sebagainya. Memang satu pusat pengajian lah yang kita sedang jalankan di Kampung Baru. Jadi saya mengharapkan sedikit sokongan tuan-tuan. Kerana saya tak ambil yuran daripada pelajar-pelajar, jadi saya kutip cari mana-mana untuk menyokong perbelanjaan saya menampung madrasah. Jadi kita akan letak sujadah dekat belakang sana. Tuan-tuan bagilah sedikit sumbangan bulanan, sebulan sekali, sebagai sokongan. Dan saya minta anak-anak murid saya, pelajar-pelajar, sentiasa mendoakan dengan Allah panjangkan umur, Allah sihatkan badan, Allah bermudahkan rezeki kepada setiap penyumbang. Siapa je sumbang, dan doakan Allah berkatkan rezeki mereka, hidup mereka. Ini doa pelajar-pelajar setiap hari Khamis malam Jumaat. Memang kita khaskan untuk solat hajat dan yasin, dan kita doa. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan sumbangan ikhlas tuan-tuan yang kita akan iringkan dengan doa-doa pelajar, Allah akan berkatkan usia tuan-tuan, panjangkan umur, sihatkan badan, dan mewahkan rezeki yang halal, yang bersih. Itulah yang dapat kita buat untuk tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sumbangan ini dapat tuan-tuan lakukan. Lepas sembahyang kita ada sujadah dekat belakang sana. Jadi sampai di sini saja muzakarah saya dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan kita ada tabur sebenarnya, tuan-tuan masuk dalam tabur. Jadi insya-Allah kita akan jumpa dalam muzakarah bulan depan. Sekarang masa dah cukup singkat. Bulan depan kita akan jumpa dalam bulan Jumadil Ula. Lepas itu kita jumpa bulan Jumadil Tsani. Kemudian Rejab, Syaban, Ramadan cuti. Saya dapat satu panggilan telefon pada satu sahabat daripada satu masjid. Dia minta saya isikan satu slot muzakarah pengajian. Saya tanya, ni untuk bila punya ni?
Dia kata, Ustaz ni kita sedang buat jadual untuk Ramadan. Oh Ramadan tu lambat lagi. Dia kata kita dah buat pada sekarang. Agenda Ramadan kita dah mula atur. Kerana nanti kita tak terkejar-kejar, kita dah sedia dah dengan semua. Saya kata begitu laju. Dia memang masa pun laju tuan-tuan. Kita Muharram, Safar, Rabiul Awal, dah Rabiul Tsani. Sekarang dah berapa dah? 18, 20, dah masuk Jumaat. Saya datang bulan depan, bulan Jumaat diulang. Kali lagi saya datang bulan Jumaat Tsani. Dah dekat Syaban, Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita tidaklah ditinggalkan dengan kelajuan masa yang begitu laju. Kita ketinggalan, masih tak ada peningkatan, tak ada kemajuan. Kalau boleh tahun ini kita sudah melangkah ke satu step yang lebih baik lagi dengan pertambahan amal kita, ibadat kita kepada Allah SWT. Kerana ini semua akan menjadi bekalan kita. Kerana kita tengok tiap-tiap hari. Sebab itu dalam satu kitab ulama, dia kata kita kena kenal 4 perkara. 4 benda ni kena kenal. Pertama, kenal diri. Apa yang nak kenal diri kita? Kenal dengan kelemahan kita, kenal dengan kekurangan dan kepincangan kita. Walaupun kita makhluk yang paling baik, tetapi banyak kelemahan, ada kekurangan. Cuba kita bandingkan kita dengan binatang, katakan. Tonton tengok anak lembu, beranak je dia tak boleh hidup berdikari. Dia makan sendiri, bukan mak dia suap. Dia boleh berjalan, tapi kita tak, kita lemah. Jadi kalau kita naik besar mana, hebat mana dunia kita pun, kita kena ingat, oh aku datang daripada manusia yang lemah. Maka kita rendahlah diri dengan Allah SWT. Yang kedua, kenal Allah. Kenal Allah ni dengan 2 cara. Satu, kita kenal Allah dengan nama dia. Bila kita sebut Ar-Razzaq, Al-Matin, Al-Fattah, Al-Alim, itu nama-nama Allah. Yang kedua, kita kenal Allah dengan sifat dia yang diajar di masjid-masjid. Sifat 20. Satu langkah yang cukup mudah untuk kita kenal, dan ini sebenarnya akan memberikan kita kekuatan untuk menangkis serangan-serangan luar. Kita tak akan mudah kita tak akan mudah dirosakkan oleh kefahaman yang dibawa, yang mengatakan Allah ada anak, Allah ada isteri. Tak akan keliru. Dia walaupun dia sebut, dia guna kalimah Allah, tapi kita tahu dia khianat dalam kefahaman dia. Kerana dia kata Allah ada anak. Kerana soalan dia, anak Allah tu nak panggil apa? Nak panggil Allah tu nak panggil makhluk? Panggil Allah tak boleh, panggil makhluk tak boleh. Itu satu pengkhianatan, satu pengsyirikan. Sebab itu kita tak boleh, pada dosa syirik Allah tak apa. Itu kenal Allah. Yang ketiga, kita kena kenal dunia. Apa nak kenal dengan dunia ni? Kenal dunia ni tempat singgah, tempat persinggahan kita, bukan lama. Tonton tengok tiap-tiap hari orang jalan. Bukan kata orang sakit dia mati, orang sihat dia mati. Bukan kata orang miskin, orang kaya pun mati. Tiap-tiap hari tinggalkan harta, tinggalkan segala-galanya. Jadi kenal dunia ni tempat singgah. Yang akhir sekali, kenal akhirat sebagai kampung halaman kita. Di sanalah tempat kepuasan kita, tempat keseronokan kita. Cukup best di sana. Tak tahulah kita tak boleh nak bayangkan macam mana makanan dia, macam mana pakaian dia, macam mana rupa kita, saiz kita besar mana, kita tak dapat bayangkan. Kalau dikata dalam hadis, saiz kita akan jadi sama besar dengan saiz Nabi Adam. Oh, berapa tinggi Nabi Adam. Saya kebetulan saya pergi bulan lepas ke Sri Lanka. Saya dibawa ke puncak bukit, tapi tak boleh naik sebab banyak kabus, lagi sejuk. Dia kata, Ustaz, atas sana ada tapak kaki Nabi Adam, dia panggil Jabal Adam. Katanya, dia memang dalam sejarah pun disebut, dia panggil Jabal Adam di Sri Lanka. Kalau Nabi Adam, kalau tengok kata dia orang lah besar tapak kaki dia. Itu tapak, dan katanya makam Adam pun di sebelah tapak kaki dia. Kalau benda itu benar, ada memang Nabi Adam dia bukan duduk di Mekah, dia hanya jumpa dengan isteri dia di Arafah.
Tapi dia dalam kitab tersebut dia telah berulang alik selama 70 kali, 70 tahun berulang alik dia selepas diterima taubat dan sebagainya untuk dia pergi buat haji di Mekah. Itu Nabi Adam. Cuma Sri Lanka ni yang seronok saya pergi ialah bila jumpa kawan-kawan di sana. Di sana Allah bagi dia orang minoriti, tapi ekonomi di tangan mereka. Kalau macam kita ni orang Cina pegang kedai besar-besar semua Cina, sana tak, orang Islam. Kalau pasaraya besar-besar tauke semua orang Islam. Saya dibawa melawat satu kebun teh, taman teh, besar, dengan kilang dia, dengan tempat makan besar. Tauke dia orang Islam, dia bagi makan pada rombongan saya, subhanallah. Jadi di sana yang lebih menarik lagi bila kawan saya itu, ustaz saya tahu tak sini kami ni minoriti tapi masjid lebih banyak daripada Kuwait. Masjid banyak, berselerak masjid. Tapi yang cantiknya masjid ni hidup, solat berjemaah hidup. Hidup. Masa kes ada satu provokasi yang dibuat oleh orang Hindu ni, dia bakar masjid. Kita ulama-ulama berikan saranan orang Islam, jangan bertindak, jangan kita lawan bunuh apa semua, jangan. Kita tingkatkan amal, kita jaga solat berjemaah dan kita tambah dengan solat duha berjemaah. Habis sekarang ni Allah bagi orang bukan Islam berlutut dengan dia orang. Kilang-kilang kena ada satu badan selia yang dikuasai oleh orang Islam untuk dapat logo halal. Itu di sana. Masjid-masjid banyak. Kebetulan saya singgah satu masjid besar. Kawan saya kata, ustaz ni masjid ini dulu dibakar. 9 orang India yang bukan Islam ni dia berak dalam ni. Tak sampai sebulan Allah bayar balik. Ada yang kena patuk ular, ada yang kena bunuh, ada yang kena langgar kereta, ada yang bunuh diri dan sebagainya. 9 tu habis semua. Orang semua tahu. Dan hari ni masjid sudah besar, dibina balik, dan di sebelahnya ada pusat perniagaan kedai makan yang cukup makmur. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang itulah orang Islam ni, kalau dia betul-betul jaga masjid, semayang berjemaah dan bentukkan muamalah kita dengan elok, keberkatan Allah akan datang. Allah tak akan bagi keberkatan pada bukan Islam. Allah hanya bagi pada mereka yang mentauhidkan Allah SWT. Jadi inilah yang perlu kita usahakan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja, minta maaf kalau agak lajak. Jadi apa yang kita dengar dapat sama kita amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tu'arrifana bihaqiqati anfusina wa an tu'arrifana bihaqiqatika ya rabbal alamin. Anta rabbuna wa ilahuna. Allahumma arifna bidunyana hadhihi annaha mamarruna wa laysa maqarruna. Allahumma arifna bi akhiratina annaha ma'wana wa maqarruna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Baik, sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.